Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PDPR kali ke-10 ini, topik yang akan kita bincangkan ialah akidah dengan tajuk Af'alullah dan Af'alul Ibad. Baiklah, yang pertama kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan Af'alullah. Af'alullah ialah segala kejadian yang berlaku di alam ini adalah dengan kehendak dan arahan Allah. Maksudnya, apa yang berlaku ini, yang Allah buat ini adalah perbuatan Allah ataupun disebut sebagai af'alullah. Baiklah, kita lihat contoh perbuatan Allah. Di sini Ustazah bawakan contohnya ialah kejadian siang dan malam. Kejadian siang dan malam itu berlaku di bawah kekuasaan dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Siang dan malam itu bukan berlaku secara semula jadi ataupun secara natural. Hari ini pagi datanglah siang, kemudian bertukar menjadi malam secara semula jadi. Tidak. Buktinya, kejadian siang dan malam itu berada di bawah perintah Allah Subhanahu Wa Taala adalah contoh kisah yang berlaku pada zaman Nabi Yusha. Pada zaman Nabi Yusha berlaku peperangan. Pada zaman tersebut, peperangan adalah dilarang pada hari Sabtu. Jadi satu ketika berlaku perang pada hari Jumaat dan perang itu berlarutan, berpanjangan sehingga hampir-hampir terbenam matahari. Umat Islam masih belum menang. Jadi Nabi Yusha berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya tahan sekejap matahari, supaya peperangan itu boleh ditamatkan pada hari Jumaat dan tidak masuk pada hari Sabtu. Sekiranya masuk pada hari Sabtu, Nabi Yusha dikira melanggar perintah dan ketetapan Allah. Allah mendengar doa Nabi Yusha itu, maka Allah tahan matahari supaya tidak terbenam lagi pada hari Jumaat. Sekiranya matahari tadi beredar, bergerak, mengikut kehendaknya sendiri ataupun secara natural, maka matahari tadi tidak akan mendengar doa dan pengharapan Nabi Yusha. Sebaliknya, matahari ini bergerak berasaskan kepada perintah Allah, maka Allah perintah matahari pada hari tersebut, tolong jangan terbenam lagi sehingga Nabi Yusha menang. Akhirnya siang pada hari Jumaat itu menjadi panjang dan apabila Nabi Yusha menang dalam peperangan tersebut, baru Allah terbenamkan matahari. Maka bila terbenam matahari itu dah jadi hari Sabtu. Kita lihat dalil yang menceritakan tentang perbuatan Allah itu. Kita lihat pada surah Al-Anbiya ayat yang ke-6 yang berbunyi وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Dan tidaklah kami jadikan langit dan bumi itu serta segala yang ada di antaranya secara main-main. Jadi Allah menjelaskan bahawa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi itu. Jadi Allah yang mencipta itu adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara kedua yang akan kita bincangkan ialah perbuatan manusia ataupun disebut af'alul ibad, perbuatan hamba. Hamba tu manusia lah. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan af'alul ibad ialah setiap perbuatan dan tindakan manusia
bergantung kepada usaha dan ikhtiar manusia itu sendiri. Contoh perbuatan manusia, makan dan minum, tidur, berusaha melakukan sesuatu perkara, bersikap sombong, semua ini manusia lakukan dengan usahanya sendiri. Nak makan, kena ambil makanan, suap ke dalam mulut. Contoh perbuatan manusia begitu ya. Kita lihat dalil bahawa manusia ini yang melakukan sesuatu perbuatan. Dalil dalam surah Asy-Syura yang berbunyi ayat yang ke-30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa maksudnya? Apa-apa yang menimpa kamu dari suatu bencana, maka ia adalah sebab daripada apa yang kamu lakukan. Sebab daripada apa yang kamu lakukan itu menunjukkan perbuatan manusia. Dan Allah memaafkan sebahagian daripada dosa-dosa kamu. Jadi bererti manusia yang melakukan sesuatu perbuatan, bukannya Allah yang melakukan. Perbuatan manusia ini terbahagi kepada dua, iaitu disebut sebagai ijbari. Ijbari ialah suatu perkara yang berlaku bukan atas pilihan dan kehendak manusia, tetapi perbuatan manusia. Contoh, bersin, menguap, denyutan jantung dan nadi. Jadi perbuatan manusia, tetapi ia bukan berlaku dengan pilihan kita. Maka perbuatan ijbari ini tidak akan dipersoalkan pada hari akhirat. Yang kedua, ikhtiari. Ikhtiari ialah suatu yang berlaku atas kemahuan, pilihan dan kehendak manusia itu sendiri. Contohnya makan, minum, buat ibadah dan sebagainya. Dan perbuatan ikhtiari ini yang akan dipersoalkan, yang akan ditanya pada hari akhirat nanti. Kita lihat seterusnya hubungan qada dan qadar dengan af'alullah dan af'alul ibad. Sebelum tu kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan qada. Qada ialah pelaksanaan ketentuan Allah sejak azali lagi. Contohnya tentang kehidupan, kematian, siang dan malam, serta lain-lain. Manakala qadar pula ialah ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah kepada makhluk sejak azali lagi, seperti hidup, kematian, siang dan malam juga. Jadi qadar ketetapan Allah, manakala qada ialah pelaksanaan. Apakah hubungan di antara qada dan qadar ini dengan af'alullah dan af'alul ibad? Sebagai umat Islam, kita mesti meyakini bahawa Allah menentukan sesuatu perkara kepada kita, tetapi sebagai manusia, kita perlu berusaha, berikhtiar untuk meneruskan kehidupan. Untuk pengetahuan para pelajar sekalian, qada ini terbahagi kepada dua, iaitu yang disebut qada mu'allaq dan yang kedua qada mubram. Apakah itu qada mu'allaq? Iaitu ketentuan Allah kepada manusia, tetapi boleh berubah dengan sebab-sebab yang diusahakan oleh manusia. Manakala qada mubram ialah ketentuan Allah yang pasti berlaku, tidak lagi dapat diubah kerana telah ditulis di Lauhul Mahfuz. Seterusnya kita lihat perbahasan mengenai perbuatan manusia ataupun af'alul ibad.
Okay, dalam perbahasan tentang af'alul ibad ini ada pelbagai pendapat. Okay. Yang pertama kita lihat pendapat ahli sunnah wal jamaah tentang perbuatan manusia. Ahli sunnah wal jamaah menjelaskan bahawa manusia diberi kuasa untuk memilih melakukan sesuatu perbuatan dengan izin Allah. Okey, manusia diberi pilihan nak buat ke tak nak buat. Okey, yang kedua, menurut pendapat Mu'tazilah, manusia berkuasa penuh atas semua perbuatan dengan kehendak yang diberi Allah. Okey, apa beza Mu'tazilah dengan ahli sunnah? Ahli sunnah manusia diberi pilihan nak buat ke tak nak buat. Manakala Mu'tazilah kata manusia tak ada pilihan. Semua perbuatan itu berlaku dengan kehendak manusia atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala pendapat golongan Qadariyah pula, manusia berkuasa penuh melakukan sesuatu tanpa sebarang hubungan dengan Allah. Berarti manusia berkuasa mutlak. Allah tak tentukan apa-apa. Manakala pendapat yang keempat, pendapat golongan Jabariyah, mereka mengatakan manusia tiada langsung kehendak ataupun tiada langsung usaha untuk melakukan sesuatu perkara. Sebaliknya Allah lah yang melakukan. Contohlah, kalau manusia itu nak murtad, maka Allah lah yang menentukan. Itu menurut pendapat golongan Jabariyah. Jadi kesemua pendapat ini perbahasannya adalah tentang perbuatan manusia. Pendapat Mu'tazilah, pendapat Qadariyah, pendapat Jabariyah ini ditolak dan dikategorikan sebagai sesat kerana ada yang hanya mengatakan perbuatan manusia ini daripada Allah. Contoh, kalau manusia itu mencuri, maka Allah lah yang menyuruh manusia mencuri. Jadi itu satu pendapat yang salah dan bertentangan dengan sifat-sifat kemuliaan Allah. Manakala pendapat Mu'tazilah dan Qadariyah pula menafikan kehendak, kuasa dan iradat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pendapat yang paling rajih, yang paling tepat ialah pendapat ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan bahawa manusia diberi pilihan untuk melakukan satu perkara, sama ada nak jadi baik ke, nak jadi tak baik ke, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian topik pada kali ini. Semoga perbincangan ini memberi manfaat dan kefahaman yang jelas kepada para pelajar tentang af'alul ibad dan af'alullah. Sehingga bertemu lagi pada PDPR yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga bertemu lagi.